bila kita syukur anak kita ada, kita akan melayan dia baik supaya bila mati tak menyesal. Banyak orang kita ni, kenapa bila orang mati tu sibuk menyesal, menangis teruk-teruk? Pasal menyesal. Pasal masa hidup tak beri kasih sayang, tak berkongsi, tak menolong, bergaduh, berebut harta, tu yang menangis. Sebenarnya Mas, kalau kita setiap saat jumpa orang, jaga silaturahim, bila orang meninggal, Masya Allah, tengok jenazah dia senyum, Masya Allah, hidup baik. Lepas tu kalau kita ni, kita jadi baik, suruh orang jadi baik. Saya beritahu wanita kita semua, cita-cita anak, kalau tanya apa anak cita-cita, jadi ahli syurga. Saya nak sarankan semua pekerja di tadika, guru-guru, polisi, mereka semua, tujuan matlamat kita bagi orang Islam menjadi ahli syurga. Kalau tak niat macam tu, alangkah sia-sianya udara Allah beri, langit, matahari Tuhan beri. Pasal kita yang paling takut neraka Mas. Ini iman yang paling rendah, nak masuk syurga. Yang paling tinggi tentu ma'rifatullah dan melihat wajah Allah. Mungkin kita tak sampai, sekurang-kurangnya dapat jadi ahli syurga. Jadi kalau anak pun umur 20 tahun, mungkin masa kita didik anak kita 20 tahun dulu, kita tak taruh KPI kita ahli syurga. KPI kita belajar dapat 5A, masuk universiti, buat mak ayah bangga dengan pencapaian. Pencapaian bangga. Tapi kalau bangga dengan pencapaian 8A, 10A, anak tak solat, maka bila mati tak tahu neraka ke syurga anak kita. Jadi nak ubah resep minda, cuba macam ni, marah tak nak buang. Cuba puan jadi seorang yang tenang dulu. Ibu yang tenang akan menenangkan anak-anak. Ibu yang tenang masa kita mengandung di kita macam mana. Kalau kita mengandung, kita marah, kita nak marah, maka hormon-hormon negatif banyak dalam tubuh kita, maka anak kita degil. Maka anak kita dia punya hormon bukan nak pergi bertambah. Pengajian menunjukkan wanita yang tenang, yang baik masa mengandung, banyak hormon yang baik, maka segala hormon tu akan pembesaran otak minda cerdas. Tapi ibu yang stres, banyak hormon lebih pada muscle development, jadi something gangster anak-anak. Ini kajian ya. Sebab tu bila dah umur 20 tahun, sebelum kita tegur anak, beri kasih sayang. Bila kita marah je nak beri sayang Mas. Budak tu balik cuti sesekali. Anak saya pun sama, lepas subuh memang tidur. Pasal budak-budak muda Mas, makan sedap, tidur sedap. Memang tabiat dia macam tu. Tetapi anak-anak ni tidur pasal tak ada aktiviti, tak ada planning. Cuba cakap nak pergi piknik besok, mampu dia? Memang dia tak akan. Tak mahu bahasa kasar. Memang dia tak akan tidur pasal tak ada aktiviti. Jadi kita bila anak balik rumah, sebelum balik, okey mak rancang hari ni apa kata kita buat ni, buat aktiviti. Dan dalam aktiviti tu sebut penghargaan, jom kita basuh kereta sama-sama, jom kita kemas store sama-sama, jom kita ke taman. Maknanya carikan aktiviti dan jadikan aktiviti pembersihan rumah tu satu benda yang bonding time, yang kita pasang lagu yang sedap, yang seronok, suka, puji, jom mak masak sedap-sedap lepas kita makan. So jadikan aktiviti. Pasal kita dah lama dah marah anak, tak berubah juga. Adakah nak buat benda yang sama? Ubah cara. Banyak orang mah dia buat benda yang sama, harapkan hasil berbeza. Itu orang yang tak siuman. Albert Einstein kata orang paling tak siuman ialah orang buat benda yang sama mengharapkan hasil berbeza. Jadi kalau kita dah marah-marah anak, dia masih macam tu, takkan nak marah lagi. Tukar strategi. Dan kita nak, kalau boleh, berapa kali kita puji anak kita dan menghargai anak kita. Masa kecil kan main kita peluk cium dia, tapi dah besar buat tak peduli, tak pernah marah. Jadi kita ni anak yang kecil, baby yang kita belai, kita jadi bila jadi besar dia manusia lain pula. Adakah macam tu? Pasal anak kita jadi manusia lain, pasal kita pun jadi manusia lain dengan dia. Apa kata kita praktis amalan yang sama masa dia kecil, penuh kasih sayang dan penghargaan. Wallahualam. Dan kita ada soalan dari rakan Facebook ya, dari kita bergabung ya, ada 3 soalan yang sama. Nur Fadila Abdul Rani, Nazrul Kamarudin dan juga Zarina Akin. Macam mana dia katanya kita nak istiqamah dalam kita sabar, dalam kita buat perkara yang baik. Sebabkan ada juga katanya semakin kita berusaha nak jadi penyabar, semakin pula kita macam banyaklah dugaan tu. Betul. Konsisten tu macam mana? Macam ni, yang pertama, syaitan suka kita masuk neraka dengan dia. Sebab tu syaitan tak goda orang kafir, dia goda kita. Jadi bila kita nak sabar, salah satu sunnah Nabi, salah satu sifat Nabi suka buat, maka syaitan akan lawan. Jadi kalau kita dah tahu syaitan, contohnya kita nak dapat sambut barang harga 10 kilo, kita akan jaga dengan kuat tangan kita.
Kalau barang 1 kilo, kita tak ada kuat tangan kita. Macam itulah kita tahu syaitan akan kuat, maka kita lawan. Sebab itu saya bawa ajar semalam, saya kata kita ni hendaklah sentiasa fikir positif dan nak sabar sampai kita dah tak reti kalau tak sabar. Jadi tabiat maknanya kita buat sesuatu tanpa fikir tapi dah jadi part of ourselves. Jadi mujahadah dan disiplin yang baik. Itu saja, dan buat catat dalam jurnal, insya-Allah. Kita ada panggil lagi. Terus. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Azlin. Silakan puan. Okay, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Azlin. Nak tanya soalan, Prof. Macam mana nak mengatasi masalah anak yang berbohong? Berbohong umur berapa? Ya? Umur dia berapa? Umur dia 9 tahun. Okey, berbohong mengenai apa? Dia bohong, contohnya kalau kita tanya dah solat ke, dia kata dah. Sebenarnya dia tak solat. Mungkin tadi tengok benda yang sama, bila dah tegur dia macam nangis. Lepas tu macam mana nak bagi dia ingat? Bila dia nak tanya, Ya? bila dia solat puan puji tak? Puji. Bila tak solat? Dia tak solat, cakap elok-elok lah dengan dia, kata Akilah solat lah, cakap elok-elok dengan dia lah, tapi lepas tu dia diam, dia pergi solat. Tak apa. Okey. Satu lagi Pak nak tanya, kalau macam kawannya di musibah anak meninggal tu, mesti nak bagi semangat dia. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sifat berbohong ni dia berlaku pada anak umur 9 tahun. Pasal lepas 7 tahun dah ada akal. Jadi dia dah ada akal fikir macam mana dia nak lari daripada situasi. Orang berbohong pasal ada sebab lah. Pasal mungkin nak defend diri dia, takut kena marah dan sebagainya, maka dia berbohong. Jadi mungkin dia belajar sifat ni daripada kawan dia ke, daripada apa ke, dia tengok macam mana. Pasal tapi ingat, anak daripada 7 hingga 14 perangai dia ikut orang sekeliling dia. Jadi tengok kakak dia, tengok pembantu kita, tengok suami kita, tengok saudara yang dia bercampur dan juga di sekolah. Ya. Jadi mungkin daripada fokus pada perbohongan yang dia buat, apa kata kita fokus kepada sifat-sifat Rasulullah SAW yang sidik tu. So saya cadangkan kita semua nak dakwah anak kita jangan hit dengan masalah dia. Tapi baca kisah sunnah Nabi, kisah sirah Rasulullah di mana, atau kisah yang baik-baik di mana apabila orang berlaku benar tu dia dapat ganjaran yang baik. Mungkin baca buku-buku Islami yang baik di mana sifat jujur itu penting. So bila kita cerita tentang kebaikan sifat jujur, automatically dia akan fikir bohong tak gunalah. Maknanya jangan kita larang dia dengan menyalahkan dia. Daripada cerita-cerita, sebab tu cerita satu benda yang baik untuk kita mendidik anak dengan membuat cerita-cerita. Cadangkan cari buku yang baik dan bercakap kisah kebenaran, bukan pembohongan. Terbalikkan. Dan juga kawan yang anak dia meninggal mati, macam ni ingat, hidup kita ni sebenarnya dalam perjalanan menuju ke alam yang paling penting. Dan saya pernah dengar lah, ini kisah orang yang Mak Saleh lah ya, anak dia menangis pasal kawan dia meninggal. So dia cakap macam mana, dia kata sebenarnya bila ulat bulu nak jadi butterfly, masa ulat bulu tak lawa, lepas tu dia kepompong, lepas kepompong dia keluar kepompong jadi butterfly. Orang putih dia percaya budak semua orang masuk syurga, kita tak lah. Tapi kita tahu semua budak yang mendidik masuk syurga. So bayangkan kalau boleh beritahu kawan yang meninggal anak tu, kata sebenarnya Allah telah pilih anak awak masuk syurga. Kita bila anak belum tahu masuk syurga. Sebab tu saya kata cita-cita kita semua anak jadi ahli syurga. So kita belum didik anak, Allah ambil masuk syurga, nak apa lagi? Ya, dan selalunya kalau kita dekat dengan Allah, insya-Allah lebih tenang dapat. Maknanya kalau boleh anak puan tu memang sabar, memang susah, tetapi bayangkan ganjaran dan Allah tidak akan mencuba selainkan yang kita terdaya. Wallahu a'lam. Dan kita mungkin boleh kongsi dari Muhammad Fazlan ni, Muhammad Nur Fazlan katanya, saya guru, ada waktu tertentu saya mudah hilang sabar dalam mendepani kerenah anak-anak didik. Namun apabila saya memandang wajah mereka, saya bayangkan dalam hati saya, mereka lah yang akan mendoakan kesejahteraan hidup saya. Menitis air
mata dan hilanglah rasa marah, lantas semakin dalam rasa kasih kepada mereka. Ya, kawan-kawan ya. Betul. Guru ya, Guru. bila cara melihat anak murid ya. Betul. Memang kita rasa macam kerenah ya. Betul. Saya cakap macam ni, semua guru kan ingatkan nak pergi sekolah aja, nak pergi ladang pahala, nak tuai benih untuk nak menanam semai, tapak semaian untuk menuai benih ni dia pada mahsyar nanti. So bila tengok anak-anak tu, bila dia buat perangai tak elok, kita sabar. Dan kita tahu setiap kali kita sabar dapat pahala. Jadi saya panggil, cuba macam line baru saya lah, berasa nikmat dalam kesakitan, nikmat dalam kekecohan dan kesabaran, nikmat dalam apa-apa kita rasa nikmat pasal kita nampak ganjaran Allah tu. Buka mata hati, nampak pahala datang, insya-Allah. Dari saya